السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين، ويؤمن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي ماليزيا وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. بسم الله وعلى بركة الله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, buku surat 9. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif, dan seperti mendengar perkakas permainan, yakni perkakas alat-alat muzik yang diharamkan seperti serunai dan gendang, dan juga yang seumpama dengannya seperti biola, piano, gitar. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghalalkan akan mendengar umpamanya serunai itu, kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkan olehmu, yakni wajiblah olehmu memelihara pendengar engkau, yakni pendengaran telinga kamu itu,
daripada perkataan yang keji, yakni yang diharamkan oleh syarak dan yang sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar, yakni mereka yang juga turut mendengar, bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was ke dalam hati. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith ila akhirih. Allah Ta'ala kata, dan setengah di antara manusia itu mereka membeli omongan kosong. Lahwal hadis maknanya omongan kosong, cakap bohong yang keji-keji, guna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mentafsirkan ayat itu di dalam kitabnya Al-Um. Maksud kata lahwal hadis itu yang Allah Ta'ala haramkan ialah perkataan-perkataan syair, lagu-lagu yang disyairkan, yang dibacakan atau yang dinyanyikan oleh penyair-penyair, oleh penyanyi-penyanyi, di mana bila mereka menyebutnya, lalai orang yang mendengarnya daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya lagu Hindustan. Kita dengar lagu Hindustan, kita ingat masa muda-muda dulu, duk cinta bawah pokok tapang. Yang muda-muda, yang masih muda, yang masih hidup bercinta, menambah-nambahkan lagi rasa seronoknya bercinta. Lepas tu kita viral pula ke orang lagu tu, bagi orang lain pun dengar dia. Maka bertambah-tambahlah dosa kita. Jadilah maksiat jariah. Baik. Jadi maknanya lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, syair-syair, apa saja yang boleh menyebabkan orang tak ingat kepada Allah, kalau kita dengar, terkadangnya makruh, terkadangnya haram. Kalau kita sebarkan pula, boleh membawa kepada satu dosa, dan jadilah dia satu dosa yang disebut maksiat jariah. Bukan sedekah jariah, maksiat jariah. Itu kata Imam Syafi'i dalam Al-Um. Baik. Sebut tentang muzik tadi. Adakah semua alat muzik ini haram? Ataupun ada sebilangan saja yang haram? Ataupun bagaimana? Kalau kita lihat di sini, pengarang kitab ni iaitu almarhum Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, orang Mendeling. Orang Mendeling ni orang Sumatera lah kan. Seorang ulama besar Sumatera yang pernah belajar di tanah Melayu, kemudian melanjutkan pelajaran ke Makkahul Mukarramah, akhirnya jadi seorang guru di Masjidil Haram. Dan dia pernah ditawarkan menjadi qadi besar di tanah Arab, tapi dia tolak kerana dia lebih suka menyampaikan ilmu daripada terikat. Maka sampailah hayatnya, akhir hayatnya di Makkah Al-Mukarramah. Jadi dalam kitab ni dia tulis seperti alat muzik yang haram itu serunai. Memang ada disebutkan dalam kitab-kitab ulama, serunai itu ialah zikir syaitan. Dan lagi seperti gendang.
Gendang ni banyaklah, gendang ada dukun, ada tabla. Jadi adakah semua alat muzik itu haram? Maka di sana khilaf ulama. Pendapat yang pertama tentang muzik. Pendapat yang pertama, hukum alat muzik sama ada dimainkan ataupun didengari adalah haram kesemuanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, semua alat muzik adalah haram sama ada dimainkan ataupun didengari, melainkan dukun. Dukun tak apa? Dukun ni apa dia? Dukun ni gendang yang bertutup sebelah. Tutup dua-dua belah, tu namanya tabla. Tabla tu tak boleh, kata ulama yang nombor 2 ni. Pendapat yang kedua ni dia kata tak boleh. Gendang yang dinamakan dukun, tutup sebelah tu boleh. Pendapat yang ketiga, dia kata semua alat muzik adalah haram, melainkan dukun dan nailun. Apa dia nailun? Nailun ni ialah seruling yang ditiup di tepi. Yang ditiup di hujung, bukan di tepi. Kalau tiup di tepi tak boleh. Di hujung tak apa. Macam budak sekolah main recorder tu kan. Tu seruling recorder. Itu tak apa. Seruling tu orang panggil buang wak-wak. Tak pernah tengok? Yang tu tak apa. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, semua alat muzik adalah harus. Sekiranya ia dimainkan tidak menyebabkan orang lalai dari mengingati Allah. Maknanya, kalau alat muzik itu dialunkan untuk mengajak manusia mencintai agama, mencintai Nabi, mencintai Allah, maka ianya adalah harus. Tetapi pendapat ini pendapat yang diijtihadkan oleh sebilangan ulama Malikiyah, bukan Syafi'iyah, bukan Hanafiyah dan bukan Hanabilah, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebilangan di kalangan ulama Malikiyah, sebilangan ulama mazhab Malik. Jadi kita ni mazhab Syafi'i, bolehkah kita ambil pendapat itu, kita guna dia untuk dengar alat-alat muzik yang merupakan nyanyian nasyid dan seumpamanya? Maka di dalam fiqh itu ada satu hukum namanya taklid. Satu kaedah taklid kepada satu mazhab. Ya, itu namanya rukhsah dalam bab fiqh. Jadi bolehlah kita niat bertaklid kepada mazhab Malik untuk mendengar nasyid yang ada muzik. Jangan tak tahu jadi taklid buta. Kalau tahu maka hukumnya harus. Tak tahu kena pergi mengaji. Jadi tak bolehlah kita pakai dengar ya. Orang dengar, Pak Imam pun dengar, ustaz dia pun dengar. Dia siap main muzik dalam masjid lagi. Kita hentam je lah. Jangan dia hentam-hentam promo. Ya, kita kena tahu kat mana istinbat dia. Apa dia istinbat? Tempat ambilan hukum. Jangan pakai sebat. Ya, tak boleh pakai suka-suka. Macam kita nak ikut mazhab Hanafi, kita kena belajar dulu hukum hakam fiqh mazhab Hanafi.
barulah kita boleh taklid ke mazhab Hanafi, kentut tak batal wudu. Kalau kita pakai kata aku ikut mazhab Hanafi lah, pasal apa? Pasal dia malas nak ambil wudu. Dia pun taklid mazhab Hanafi. Suka-suka nak ikut mazhab Hanafi dalam keadaan masih lagi menuruti setengahnya dalam bab fiqh mazhab Syafi'i, itu namanya talfiq. Talfiq dalam fayaqah. Talfiq maknanya mencampur adukkan beberapa mazhab dalam satu ibadat. Apakah hukumnya? Mencampur adukkan beberapa mazhab dalam satu ibadat hukumnya haram lagi tidak sah. Itu pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita jangan suka-suka nak ikut macam satu golongan di ujung negara Malaysia lah. Ya, dia tak ada mazhabnya. Dia tengok hadis ni cantik, dia amal. Kemudian dia condemn hadis ni. Dia ambil hadis ni senang sinonim dengan nafsu dia, maka dia ambil. Kemudian dia condemn lah Imam Syafi'i lah, Imam Hanafi lah, Imam Hanbali lah, Imam Maliki dia condemn. Ini satu namanya orang yang talfiq dalam ibadat. Talfiq dalam ibadat hukumnya haram lagi tidak sah. Ya. Jadi kita ni orang yang ahli sunnah wal jamaah bermazhab Syafi'i, ya, boleh kita nak taklid mazhab lain dengan syarat terlebih dahulu kita mempelajarinya. Ya, baik. Jadi dalam bab muzik ini bolehlah kita nak taklid mazhab Maliki untuk kita dengar nasyid, ya, qasidah-qasidah yang ada muzik. Ada setengah-setengah ulama dia tak bagi main muzik dalam masjid. Gendang pun tak boleh, ya, apa-apa pun tak boleh. Kebanyakannya ulama-ulama tanah Hijaz, Mekah, orang yang belajar Mekah. Orang belajar Mekah, Madinah ni dia tak bagi. Tapi ulama-ulama Yaman dia kata harus. Itu khilaf di kalangan alim ulama. Maka bila khilaf lagu tu, macam mana kita nak amal? Kita berpeganglah dengan mana-mana ulama pun tak apa. Asalkan dia ada istimbatnya yang turut dalam mazhab yang kita pegang. Jadi ulama Mekah ke ulama Yaman dia kebanyakannya Syafi'i juga. Ada yang Hanafi. Jadi kalau begitu kita pegang dengan satu perkataan Nabi, al-ikhtilaf ala ummati rahmatun. Salah-salahan ulama di kalangan umatku adalah rahmat. Rahmat ni maknanya kasih sayang Allah. Jadi kita tak payah nak bertekak lah. Benda khilaf dengan bertekak. Biarlah. Contohnya apa? Contohnya kita lepas solat. Ada orang sapu muka, ada orang tak sapu muka. Jangan kita pergi tampar pula orang tak sapu muka. Kita pergi tuduh dia Wahabi. Jangan. Pasal apa? Memang ada dalam pendapat-pendapat ulama ahli sunnah, sapu muka tu setengah ulama kata sunat, setengah ulama kata tidak sunat. Maka siapa berpegang pada sunat, contohnya saya berpegang pada sunat. Sebanyak ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan sunat. Ada hadisnya. Nabi setelah memberi salam yang kedua, Nabi menyapu muka bermula daripada belakang kepalanya sampailah ke muka ila lahyatil ikram. Ila lahyatihil ikram. Ila lahyatihil kiram. Hinggalah kepada janggutnya yang mulia. Maka Nabi sapu sini sampailah ke janggutnya yang mulia. Jadi ada hadisnya. Ada orang dia tak pakai hadis tu, ada jumpa hadis lain. Maka ulama ni berpegang dengan hadis ini. Ulama ni berpegang dengan hadis ini. Kita nak pakai yang mana? Ya, dua-dua mazhab Syafi'i. Maka kata guru saya, pakailah pendapat ulama yang paling ramai.
Yang paling masyhurahnya apa dia? Dalam mazhab kita sapu muka itu sunat sehingga ke janggut. Maka sapulah muka. Jangan jadi satu kaum dia kata sapu muka bid'ah. Siapa sapu muka tempatnya jalan neraka. Aduh, kasar sangat. Kasar sangat. Jangan sampai teratu benda tu khilaf. Benda tu khilaf. Jadi kita ra'i pendapat ulama yang lain. Kalau kita tahu satu, tiba-tiba ada orang kata pendapat tu tak sama yang macam kita ngaji. Barangkali khilaf. Kita kata lagu tu. Tak payah bertumbuk. Kan jadi susah lagi. Pasal apa? Yang menang pun sakit, yang kalah pun sakit. Kalau bertekak, menang pun letih, kalah pun letih. Tak dapat apa kan? Macam dulu-dulu lah. Orang bertekak. Bak minat puasa ni, main tarawih 8 ke 20 ke 10. Akhirnya ada bertekak tu, satu rakaat tak buat. Satu rakaat pun dia tak buat. Dia pas tekak kat belakang tu. Orang dah habis tarawih dah 20. Jadi, benda lagu tu tak payah kita nak tekak. Ulama dulu sudah menyimpulkan keputusan ijtihad mereka. Tunggu kita nak amal yang mana kita nak buat. Dalam kitab Mahali dia kata 8. Adalah istinbat dia. Jadi jangan kita bertekak dalam bab-bab dalam bab fiqh, dalam bab furu' jangan bertekak. Kita raihkan pendapat orang lain itu lebih baik. Baik. Ada nak tanya ke Bab Muzi? Ya tuan. Ya. Itu dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi menyentuh ataupun tersentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang ajnabi, sama ada isteri ataupun sesiapa sahaja yang tidak dengan bersyahwah, tidak batal wudu. Itu disebutkan di dalam mazhab Hanafi. Maka kalau kita takut batal wudu dengan sebab tersentuh itu, masahun itu, macam sentuhan itu, maka bolehlah kita bertaklid ke mazhab Hanafi. Tapi kita kena tahulah rukun, syarat, sah dan batal wudu dalam mazhab Hanafi sebelum kita bertaklid kepadanya. Kalau kita tidak faham rukun, syarat, sah dan batal bab wudu dalam mazhab Hanafi, kita tahu kata aku taklid mazhab Hanafi lah, sentuh perempuan tak batal wudu, macam tu saja, tak tahu pun rukun, syarat, sah batal dia, maka taklid itu tidak sah. Taklid itu tidak sah. Jadi kalau kita nak ikut kepada mazhab Hanafi itu, terlebih dahulu kita belajarlah dulu di Malaysia rukun, syarat, sah dan batal wudu mazhab Hanafi, sebab nanti sampai di sana kita nak bertaklid kepada mazhab tersebut. Tapi ada satu pendapat dalam mazhab kita Syafi'i, tapi qaul qadim, pendapat ini dhaif, lemah.
Dia kata menyentuh ataupun tersentuh kulit lelaki dan perempuan ajnabi yang bukan yang ajnabi, kalau tidak dengan syahwat tidak batalkan wudu. Tapi itu pendapat kaul qadim bagi mazhab kita Syafi'i. Maka kata setengah ulama harus kita taklidkan kaul itu. Jadi tak payah nak taklid ke mazhab Hanafiyah. Dalam mazhab Syafi'i pun ada, tapi kaul qadim. Kaul qadim ni kaul apa? Kaul qadim ni ialah fatwa-fatwa Imam Syafi'i semasa beliau berada di Baghdad, Iraq. Bila Imam Syafi'i berhijrah ke Mesir di Kahirah, ya, baginda telah buat fatwa-fatwa baru. Maka fatwa-fatwa baru itu dinamakan kaul jadid. Mana pendapatnya ataupun fatwanya yang baru. Fatwa-fatwa yang masa di Iraq itu dinamakan kaul qadim, iaitu pendapatnya yang lama, ijtihadnya yang lama. Jadi bolehkah kita nak pakai pendapat kaul qadim sedangkan kaul jadid lain? Baik. Kata ulama-ulama dalam mazhab kita Syafi'i mengguna pakai pendapat kaul qadim dalam bab yang bukan fardu, hukumnya harus. Ataupun bukan sebagai fatwa untuk kita nak amal sendiri-sendiri kita. Ya, yang kita nak amal sendiri-sendiri kita bukan sebagai fatwa, itu hukumnya adalah harus. Nak fatwa tak boleh. Kita nak pakai sendiri boleh lah. Macam kita masuk masjid, masuk surau. Masuk masjid, sunat kita niat beriktikaf. Walaupun hanya kita lalu tu nak keluar ke sini. Kita lalu tu kita niat iktikaf, keluar ke sini. Ada aku 10 saat. Dapat ada pahala? Dapat. Sebab tu masjid boleh niat iktikaf. Tapi kalau surau kan musalla yang bukan nama masjid, namanya surau, namanya musalla, ataupun namanya madrasah. Orang semayang atas tu, macam di kampung saya, belah-belah Perak sana banyak bangunan-bangunan dinamakan madrasah. Madrasah maknanya sekolah. Kenapa namanya sekolah? Tempat budak-budak baca Quran petang-petang. Malam-malam maghrib isyak adalah orang kampung pergi sembahyang maghrib isyak kat situ. Maka orang panggil dia madrasah. Setengah tempat panggil menaksah. Diringkaskan. Madrasah dia menaksah bahasa Melayu. Madrasah tu Arab, dia melayukan jadi menaksah. Jadi boleh tak nak pergi i'tikaf di situ? Baik. Menurut Imam Haramain, tempat i'tikaf hanyalah di masjid. Bangunan yang namanya masjid yang diisytiharkan sebagai masjid. Sama ada masjid itu masjidul jami' ataupun masjid ghairi jami'. Masjid jami' ni ialah masjid yang didirikan Jumaat. Masjid ghairi jami', masjid yang tak didirikan Jumaat. Maka dua-dua jenis masjid ni boleh i'tikaf. Tapi kalau selain itu tak boleh i'tikaf. Tidak boleh i'tikaf macam surau, musalla, menaksah, tak boleh nak i'tikaf. Itu pendapat Imam Haramain. Baik. Ada satu pendapat Imam Syafi'i yang dinamakan pendapat kaul qadim. Dia kata boleh saja beriktikaf asalkan tempat itu dijadikan tempat solat yang kekal, walaupun tidak dinamakan masjid. Contohnya seperti naksah tadi, madrasah, ataupun surau, ataupun musalla. Ya. Surau yang dijadikan tempat kekal, tempat solat, maka boleh kita masuk niat beriktikaf. Tapi itu pendapat kaul qadim. Bolehkah kita mengamalkannya? Ya boleh. Boleh sebab apa? Boleh pasal benda tu benda-benda yang kecil.
Tapi tak ada di bab fatwa. Yang nak amal boleh. Jadi boleh saja bab fadailul a'mal. Dalam bab fadailul a'mal, kalau kaul jadid kata tak boleh, tiba-tiba ada pula kaul qadim kata boleh, maka boleh kita bertaklid pada kaul qadim mazhab Syafi'i tadi, dengan syarat tidak dijadikan sebagai fatwa. Untuk amal sendiri-sendiri, amal infiradi tak apa. Ya. Begitulah kaedahnya. Tapi nak lebih baiknya, kalau kita nak taklid pada mazhab Hanafi, kita belajar dulu fiqh mazhab Hanafi. Bukan lama pun, sehari ya, sejam pergi belajar habis ya. Untuk kita belajar wudu tu saja. Sebab apa, bila kita dah taklid bab wudu Hanafi, semua wudu Hanafi kena praktik. Apa yang batalnya, apa yang tak batalnya. Ya. Contohnya apa dia? Contohnya dalam mazhab Hanafi, kentut tak batal wudu. Tapi kalau bunyi keroncong dalam perut tu batal. Imam Syafi'i bunyi keroncong tak batal. Kalau dia kentut baru batal. Bukan? Kena faham yang tu lah. Nanti dah taklid mazhab Hanafi, ya, sentuh tak batal, tersentuh pun tak batal, tiba-tiba bunyi keroncong. Oh, Syafi'i kata tak batal. Oh, tak batal ni. Pasal aku dua. Sagi dia terkentut pula, pun kentut. Oh, Hanafi kata tak batal. Aku tahu dua, tak batal lah. Dah jadi talfiq. Itu kata talfiq, mencampur adukkan beberapa mazhab dalam satu ibadah. Hukumnya haram, lagi tidak sah. Ya. Jadi ada perkara yang boleh talfiq. Ya. Ada perkara yang tidak boleh talfiq. Ada beberapa perkara dalam bab fiqh. Baik, habis. Jadi bab muzik ni, kadang-kadang kita suka dengar muzik-muzik nasyid. Bukan? Kita tak tahu mana ambilan kata harus. Kurang-kurangnya dosa kecil. Kurang-kurangnya dosa kecil sebab kita tak tahu mana kata istinbat, kata harus. Sebab apa? Setiap amal mesti dengan ilmu. Al-amalu bil ilmi. Kullul amal bil ilmi. Tiap-tiap amal hendaklah dengan ilmu. Nabi kata, al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam amal, amal itu makmum dia. Mana boleh jadi makmum tak ada imam? Jadi imam tak ada makmum dah apa? Kita sembahyang seorang yang imam sah? Sah. Sembahyang seorang yang makmum sah? Tak sah. Ya. Jadi ilmu itu imam. Tak boleh amal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap amalan tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Maka ilmu yang paling penting tauhid dan makrifah. Tauhid mengenal Allah. Jadi ilmu yang paling penting itu ialah ilmu mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah ni apa dia? Dua. Ilmu mengenal Allah itu ada dua yang difardukan ke atas kita. Yang pertama, ilmu mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Itu dalam bab tauhid. Maka tauhid wajib kita halus-halusi. Yang kedua, ilmu mengenal hukum hakam Allah. Maka itu fiqh. Tasawuf duduk mana? Tasawuf tu merangkumi dua-dua. Dua-dua ilmu tu duduk dalam tasawuf. Tauhid kena ada tasawuf, fiqh kena ada tasawuf. Semua ilmu duduk dalam tasawuf sebenarnya. Ya. Bila kita belajar tauhid, mestilah menyusulinya tasawuf. Bila kita belajar fiqh, mesti disusuli dengan tasawuf. Jadi ibarat tasawuf itu ialah ya menyaluti kebersihan.
menyaluti kebersihan. Kalau tak bersih, maka benda tu jadi keji. Ada tauhid tapi tidak bertauhid. Macam mana? Tauhid yang dikehendaki itu ialah muwahhid, iaitu menjadikan diri orang yang sentiasa merasai dirinya hidup bertuhan. Orang yang ada kesedaran hidup bertuhan. Kalau belajar tauhid ya, tapi tak rasa kesedaran hidup bertuhan, itu belum lagi tauhid yang sempurna. Apa maksud kata hidup bertuhan? Sekurang-kurang rasa hidup bertuhan itu ialah tidak berani melakukan kemungkaran kerana takut azab Allah. Itu tanda dia ada tauhid. Ada orang yang belajar tauhid tapi bukan setakat buat mungkar, jadi murtad pun ada. Contoh boleh tengok dalam Google beberapa kiai di Indonesia keluar Islam masuk Kristian. Kiai, bukan kios. Kiai. Pasal apa? Inilah dia. Ilmu itu belum lagi boleh menyelamatkan kita kalau tidak kita menyusuri jalan-jalan sufi. Ya. Dia kata apa? Halikun nas illa al-alimun wa halikul alimun illa al-amilun wa halikul amilun illa al-mukhlisun. Binasa sekalian manusia melainkan orang alim. Binasa juga orang alim melainkan orang yang beramal dengan ilmunya. Binasa juga orang yang beramal dengan ilmunya melainkan orang alim yang beramal dengan ilmu serta ikhlas. Ikhlas tu apa dia? Ma'rifatullah. Ikhlas itu ialah mengenal Allah. Jadi kalau sekadar ilmu sifat 20 tu dia hadam habis dah. Dah 10 kan berangkali dah. 3 gerabak kereta api dia belajar kitab tauhid. Semua dalam kepala. Tapi kalau tidak sampai kepada sekurang-kurang kesedaran takut azab Allah, barangkali nanti dia akan jadilah macam kiai yang masuk Kristian. Ya. Sebab apa? Karena dia mentafsirkan agama dengan nafsu dia. Dia mentafsirkan agama dengan nafsu dia, bukan dengan akal. Kalau dia tafsir dengan akal, tentu dia lebih kuat akidahnya. Tapi dia tafsirkan dengan nafsu dia, bukan dengan akal. Kalau kita belajar tauhid, hukum akal tu ada 3 kan? Wajib, mustahil, harus. Kalau dia menggunakan akal, seperti mana firman Allah dalam Quran, afala taqilun, adakah mereka itu tidak berakal? Tentu dia tidak tukar agama. Itu lebih teruk daripada buat mungkar. Buat mungkar ada excuse. Kan? Dia boleh bertaubat. Kalau tak ada taubat, mudah-mudahan kalau ada iman, masih ada harapan masuk syurga. Tapi kalau dah murtad, wal'iyadzubillah, tempatnya lebih bawah daripada Fir'aun. Tempatnya lebih bawah daripada Qarun, Haman, Namrud, Iblis pun atas daripada. Orang murtad ni tempat dia amat bawah. Amat bawah. Ya, neraka hawiyah sama dengan orang munafik. Dia juga digolongkan sebagai munafik. Wal'iyadzubillah. Pasal orang tu sudah ada cahaya, tiba-tiba dia padamkan cahaya dia kerana al-fulus di dunia tadi. Sebab nak cari duit di atas dunia barangkali. Ataupun bukan sebab nak cari duit, tapi sebab dia tafsirkan agama ikut nafsu dia. Kalau tidak, macam mana dia boleh ubah kan? Macam kat Malaysia pun ramai buat. Orang yang sudah Islam tukar agama, sedangkan mereka ada ilmu tauhid. Bukan tak pernah mengaji kitab
Sifat 20. Kan sekolah rendah pun ada. Saya ingat jah 5 ustaz saya suruh hafal sifat 20. Jah 5. Tapi sebab apa boleh jadi lagu tu? Ya. Jadi ilmu apa pun mesti disusuri dengan kesufian. Mesti disusuri dengan tasawuf supaya dia jadi mantap. Ya. Ibaratnya bila kita makan nasi kena minum air. Orang kata jangan terus minum air, 10 minit nanti baru minum. Iyalah, minum juga kan. Jangan makan dia tak minum-minum. Nak mantapkan makanan bagi hadam tu kena ada air. Imam Ghazali kata 1/3-nya makanan, 1/3-nya air, 1/3-nya ruang kosong. Haliyatan. Jadi kalau makan dia tak ada air, jaga dia tak tidur dia tak jaga. Begitulah. Nak sinonimkan agama tadi, dia kena ada kesufian, tasawuf, ya. Baik. Jadi kita menghalus-halusi kitab tasawuf ni, ya, bukan kerana suka kita, kerana perintah Allah. Ya, kita tak akan dapat rasa kasih kepada Allah, rasa kasih kepada Rasul pun tidak, rasa kasih ibadat pun tidak, kalau tidak kita halus-halusi, ya, nikmatnya hidup bertasawuf. Jadi orang setengah-setengah orang dia sebut tasawuf, takut sangat dia. Sebut tasawuf dia, sesat, jaga-jaga. Sebut tarekat dia, sesat tu, jaga-jaga. Tapi orang 9 tak kisah lah. Orang 9 ni lama dah telah didedahkan apa itu tasawuf, tarekat, kan, sufi. Kerana dia pelih tu susah lah sikit. Panjang cerita. Bila bulan kita kena tangkap duduk dalam. Dia tak ada, dia tasawuf sana. Ya, 73 kaum yang Nabi kata, satu kaum masuk syurga. 72 lagi itu, antara kesalahan mereka ialah salah di segi tauhid. Satu. Yang kedua, salah mereka itu ialah ketiadaan tasawuf, ketiadaan kesufian. Jadi kita nak jaga kita, kena ada tauhid, fiqh dan tasawuf. Baik. Bunyi lagi. Tak ada lagi sekali. Sekali lagi. Jadi kita baca ada buah tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat, dan setengahnya penawar dan setengahnya racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut. Dalam perut dia sakit perut, dia pergi bilik belakang, habis dia buanglah. Jadi ke dalam hati kadang-kadang sampai mati. Kita bergaduh sampai mati. Kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Dan terkadang berkekalan ia di dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahar. Pencahar ni apa? Bilang. Tu bukan pencahar tu, pencair. Julak. Baik. Dia tulis pun julak tu. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Sampai mati. Gaduh dengan orang. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was. Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal, afala ta'qilun, jadi ini pada memelihara pendengarnya, jadi memeliharakan pendengaran telinganya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Kita semua ni akan dihisap. Orang yang banyak cerdik
Orang cerdik dia menghitung dirinya sebelum dihitung di hari akhirat. Orang kurang cerdik dia banyak menghitung duit ringgitnya. Bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata orang yang bodoh ialah orang yang menggunakan akalnya mengumpulkan harta dunia yang akan ditinggalkan. Orang yang cerdik ialah orang yang mengumpulkan bekalan mati. Apa bekalan mati? Allah Ta'ala kata, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى. Sediakanlah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bekalan takwa. Apa dia bekalan takwa? Bekalan takwa yang paling atas ada 3. Selalu kita baca dalam tahlil ya. Apa dia? Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Dzalikal kitab, demikian itu Al-Quran, la raiba fi. Tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Apa dia? Rukun iman. Lagi wa yuqimuna shalah, dan yang mendirikan solat. Apa dia? Tu rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu kata mufassir, itu kinayah kepada kesufian. Kalau hati kotor, boleh ke dia nak bagi derma? Kupang pun sayang tu. Kalau hati dia kotor, nak ke dia infak fi sabilillah. Orang hati bersih saja yang boleh dia nak infak, sebab dia nampak tempatnya di dalam kubur nanti bagaimana kalau tidak ada sedekahun jariyah. Itu namanya sifat-sifat takwa yang paling utama. Percaya kepada yang gaib, mendirikan solat, infak fi sabilillah, tauhid, fiqh, tasawuf yang komplit. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sambung. Kemudian katanya telah berfirman Allah Ta'ala ila akhirih, wallahu a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا الله منا.